Ada Umi. Okey, untuk buat nota sendiri ya. Lepas tu buku teks lah, buku teks. So hari ni kita akan masuk tajuk baru. Okey, tajuk dua kita, tajuk sebatian karbon. Okey, sekarang ni 24 orang, maksudnya dengan Umi 20 ha. Okey, tak apalah, Umi teruskan dulu. Okey, boleh nampak? Boleh nampak ya? Nampak Umi. Okey, so ni bab 2 kita, ni buku teks bab 2 kita. Tajuk ni, okey, ni dalam tema kimia organik. Kimia organik. Nanti kalau sambung belajar dekat U, so kimia organik ni satu subjek. Okey. Okay, so tema kedua kita kimia organik. Okay, bab kedua kita sebatian karbon. Okay, dalam tajuk sebatian karbon ni nanti, ni antara istilah-istilah yang kita akan jumpa. Okay, alkana, alkina, alkohol, alkuna, asid karboksilik, bukan hidrokarbon, ester, isomer, hidrokarbon, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu, sebatian karbon organik, sebatian karbon tak organik dan siri homolog. So ni antara istilah yang kita tak biasa dengar dan kita akan guna dalam tajuk ni. Okay. Jadi bila kita sebut ni nanti anak-anak kena tahulah apa benda-benda ni. Okay, so dalam bab 2 ni kita ada 4 subtopik. Kecil, kalau lepas dia besar tajuk ni. Ni dia kecil sikit. Okay, 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. InsyaAllah habis hari ni. Okay, so kita target kita boleh masuk 2.2 juga hari ni, siri homolog. Okay, 2.3 sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Okay, 2.3 sangat penting. Okay, sifat kimia ni sangat penting. Jadi sebelum pergi pada sifat kimia, masa kita belajar siri homolog ni kena kenal pasti betul-betul siri homolog ni. Okey, dan 2.4 isomer dengan penamaan menggunakan sistem IUPAC. Okey, sikit je tajuk ni. 4 subtopik. Okey. So kita pergi pada 2.1. Okey, 2.1. Umi ambil yang ni lah senang. PowerPoint ni boleh content. Okey, ni bab 2, 2.1. Okey, tajuk kita ialah sebatian karbon. So kita ada 4 subtopik macam disebut tadi. Okey, so hari ni kita pergi pada topik yang pertama, jenis-jenis sebatian karbon. Okey, jenis-jenis sebatian karbon. Okey, so dalam tajuk 2.1 ni, apa yang anak-anak kena tahu ialah ni ada dua perkara ni. Okey, yang pertama memahami sebatian karbon. Maksud sekarang ni kita kena ingat makna. Kita kena tahu apa makna. So tajuk kita sebatian karbon. Sama macam kadar tindak balas. Kita kena tahu maksud kadar tindak balas. Tajuk kita hari ni sebatian karbon. Kita kena tahu makna sebatian karbon. Okey, lepas tu sedikit kita terang sumber hidrokarbon. Okey, dua hasil pembelajaran hari ni. So yang ni tajuk ni pendek je lah, kecil. Okey, so kita pergi pada yang pertama, sebatian karbon. Okey, kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan sebatian karbon, maksud sebatian karbon. So sebatian karbon macam dikata, kalau soalan tanya makna, kita mesti ada subjek, kita mesti ada predikat. Okey, so kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan sebatian karbon, sebatian karbon subjek dia adalah sebatian. So mesti tulis. So ni subjek dia adalah sebatian. So bila kita sebut sebatian dia ada dua, sama ada sebatian ion atau sebatian kovalen. So anak-anak rasa dia kovalen ke ion? Agak-agak sebatian karbon ni kovalen ke ion? Kovalen. Kovalen, okey. Jadi tak apalah, tak payah tulis sebatian kovalen, tak apa. Ini sebatian yang mengandungi karbon sebagai juzuk, sebagai unsur juzuknya. Maksudnya sebatian karbon ni dalam dia ada unsur karbon. Okey, sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jadi sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Kalau nak mudah ayat, sebatian yang mengandungi unsur karbon.
Jadi sebatian karbon dalam dia mesti ada karbon. So lepas ni kita akan sentiasa menulis lah ni. Simbol karbon C. Macam ni. C. Okey, so terdapat dua jenis sebatian karbon. Okey, sebatian organik dengan sebatian tak organik. So agak-agak anak-anak hari ni kita nak belajar yang nombor 1 ke yang nombor 2? Organik ke tak organik? Kita nak fokus pada yang mana? Organik. Organik. Sebab tema kita tadi pun adalah kimia organik. So kita nak tengok okey sebatian karbon ni dia macam ni pecah dia. Sebatian karbon dia pecah kepada sebatian organik dengan sebatian tak organik. Yang kita akan fokus yang ni. Sebatian organik. So apa beza sebatian organik dengan sebatian tak organik? Okey, kita baca. Sebatian yang berasal daripada benda hidup. Yang organik ni dia datang daripada benda hidup yang mengandungi unsur karbon semestinya lah. Sebab dia adalah sebatian karbon yang terikat secara kovalen. Ini adalah sebatian kovalen dengan unsur-unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Maksudnya unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosforus ni ada dalam benda hidup. Apa contoh benda hidup? Siapa boleh bagi tahu contoh benda hidup? Contoh benda hidup apa dia? Haiwan. Haiwan, okey lagi? Manusia. Jadi benda hidup ni dua je. Sama ada haiwan, so kita tergolong dalam ni lah. Okey. Ataupun tumbuhan. Okey. Tumbuhan. So itulah benda hidup. Okey, benda hidup. Jadi sebatian organik ni dia berasal daripada haiwan atau tumbuhan. Okey, kita tengok pula yang tak organik ni. Okey, sebatian tak organik ialah sebatian yang berasal daripada benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Contoh dia karbon dioksida. So, dia bukan datang daripada benda hidup. Okey, macam ni. Sebatian karbonat, kalsium karbonat, batu kapur tu. Okey, dia ada karbon tapi bukan datang daripada benda hidup. Okey, so tengok balik. Apa dia sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Sebatian karbon ni boleh pecah pada dua, sebatian organik dengan sebatian tak organik. Okey, dalam tajuk ni kita akan fokus pada sebatian organik. So, apa dia sebatian organik? Sebatian organik ialah sebatian yang berasal daripada benda hidup. Okey, benda hidup. Kalau sebatian tak organik dia ada juga karbon tapi dia bukan datang daripada benda hidup. Okey, boleh setakat ni? Okey, tadi Umi ajar tadi kita ulang balik dia ada sebatian karbon. Sebatian karbon ni dia pecah pada dua, organik dengan tak organik. Okey, so dekat sini yang kita akan fokus, organik. So yang ni pula tajuk dia hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. So apa dia hidrokarbon? So hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Mesti ada perkataan ni. So maknanya sekarang ni di bawah organik tadi dia ada dua pula sini. Okay, dia ada sini hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okay, so apa dia hidrokarbon? Hidrokarbon ni ialah sebatian, ni subjek dia, sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Wajib dua ni saja, karbon dan hidrogen saja, tak ada unsur lain. Okay, tak ada unsur lain. Tapi kalau yang bukan hidrokarbon ni, dia adalah sebatian organik juga. Macam ni plot ni, macam ni buat ni. Okey, yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen, dia ada juga karbon dan hidrogen serta unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus atau halogen. Maksudnya sekarang ni, ulang balik, tadi kita belajar sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Sebatian karbon pula pecah pada dua, organik dan tak organik. Kalau organik ni sebatian karbon yang datang daripada benda hidup. Kalau tak organik ni sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Kita fokus pada sebatian organik. Sebatian karbon organik pula pecah pada dua, hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Kalau hidrokarbon tadi, sebatian karbon ni tapi dia mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Tapi kalau yang bukan hidrokarbon, dia ada karbon, dia ada hidrogen dan dia ada unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus dan halogen. Okey, boleh setakat ni?
Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Boleh. Ni ada berapa perkara dah kena tahu. Yang pertama kena tahu sebatian karbon. Sebatian karbon organik, sebatian karbon tak organik, hidrokarbon bukan hidrokarbon. So ni simple istilah yang kita kena tahu tadi. Okey, ada mula-mula yang baca tadi. So hari ni telah 1, 2, 3, 4, 5 dah kena tahu. Okey, so contoh sebatian organik, dia datang pada benda hidup tadi. Okey, so sebatian organik ni kita kata datang pada benda hidup. Contoh dia tumbuhan atau haiwan. Okey, so kalau kita tengok dulu-dulu, beratus-ratus tahun yang dulu dinosaur mati, pokok-pokok mati. So dia tertimbus, tertimbus dalam dasar tanah. Bila dia mati, tanah akan dia akan tertanam dalam tanah, sampai dekat dengan kerak bumi. Bila dekat kerak bumi, suhu dan tekanan yang tinggi. Dengan suhu dan tekanan yang tinggi tu dia bertukar menjadi sebatian organik ni. Itu yang kata sebatian organik ni dia datang daripada benda hidup. Contoh sebatian organik. So dia contoh paling senang yang kita mudah nampak ialah minyak mentah yang diangkat oleh syarikat Petronas. So tu datang daripada benda hidup yang mati dulu, yang mati berpuluh-puluh tahun, beratus tahun yang dulu. So dia tertanam dalam kerak bumi, lepas tu dengan suhu dan tekanan yang tinggi dia bertukar menjadi minyak mentah. So minyak mentah itu adalah salah satu contoh sebatian organik. Kita tengok sini. Ni antara contoh sebatian organik. Protein. Protein ni memang datang daripada benda hidup, daging. So dalam dia ada karbon, hidrogen. Bila ada nitrogen dan oksigen saja, dia adalah sebatian bukan hidrokarbon. Dia bukan hidrokarbon. Petrol yang kita isi minyak kereta tu, so dia juga datang daripada sebatian organik macam dulu kita tahu lah. Datang daripada minyak mentah, kita buat penyaringan berperingkat, kita dapat petrol. So dalam petrol ni dia hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Jadi petrol adalah jenis dia ialah hidrokarbon. Kanji yang hasil daripada fotosintesis. Dia formula dia C6, orang belajar bio tahu, O6. So dia ada karbon, ada hidrogen dan dia ada oksigen. Bila dia ada oksigen, dia adalah bukan hidrokarbon. Lemak. Lemak yang ada dalam lemak haiwan ataupun minyak tumbuhan pun sama, dia ada oksigen. Jadi dia adalah bukan hidrokarbon. Gas asli adalah salah satu juga hasil daripada minyak mentah, minyak mentah tu. Jadi dalam ni dia ada karbon dan hidrogen saja, jadi dia adalah sebatian hidrokarbon. Alkohol. Alkohol yang kita tengok Mak Saleh minum ataupun tengok dalam konten minyak wangi awak ada alkohol. Dalam tu kita ada karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi dia adalah bukan hidrokarbon. Boleh setakat ni? Boleh ikut lagi setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh ya? Tadi ulang balik. Tadi kita belajar sebatian karbon. Sebatian yang mengandungi unsur karbon dan unsur karbon saja. Betul tak? Sebatian karbon dipecah pada dua pula. Organik dengan tak organik. Organik ni datang daripada tumbuhan. Organik ni pecah pada dua pula. Hidrokarbon dengan bukan hidrokarbon. So yang ni yang tadi kita belajar. Sekarang ni hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So di bawah hidrokarbon ni pula pecah pula kepada dua. Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Nampak tu dia punya hierarki dia. Mula-mula sebatian karbon, ada unsur karbon sahaja. Sebatian yang mengandungi unsur karbon sahaja. Sebatian karbon ada dua jenis. Sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak organik. Kita fokus pada organik. Yang organik ni dia datang pada benda hidup. Yang ni bukan dari benda hidup. Ni contoh dia haiwan dan tumbuhan yang mati beratus tahun yang dahulu. Tertanam dalam kerak bumi, jadi bertukar menjadi sebatian karbon. Dan sebatian karbon ni pula yang organik ni terbahagi kepada dua, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon ni sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja.
Kalau yang ni dia mengandungi unsur lain. Paling senang contoh dia oksigen, okay, nitrogen. Tapi semua ni adalah bukan logam sebab semua ni adalah sebatian covalent, okay. Okey, lepas tu pula yang sebatian hidrokarbon ni pula pecah kepada dua, tepu dengan tak tepu. Hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okey, kita tengok hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tepu dulu. Hidrokarbon tepu maksudnya dah penuh. Okey, dah penuh dah. Hidrokarbon, okey ni subjek dia. Hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal antara atom karbon. So kalau anak-anak ingat dalam tajuk ikatan kimia, ikatan kovalent ada berapa jenis? Siapa boleh bagi tahu Mi, ikatan kovalent ada berapa jenis? Sabri, ikatan kovalent ada berapa jenis? Sabri ada tak? Tak ada? Dua ni yang. Siapa jawab tu? Sabri ke? Tiga weh. 3. Okey, siapa yang jawab tu? Bye. Okey, Baiki. Okey, baik. Sebatian ikatan kovalent ada 3 jenis. So, apa dia? Cuba sebut kat Umi satu. Ada 3 jenis. Tunggal. Apa dia? Apa dia? Tunggal. Ya, ni. Ikatan kovalent tunggal. Okey, ikatan kovalent tunggal. Ni yang pertama, ikatan kovalent tunggal. Maksudnya dia hanya bentuk ni, dia share satu elektron je. Yang ni derma yang ni berkongsi satu, yang ni berkongsi satu. Jadi dia berkongsi sepasang elektron. Okey, jenis yang kedua ialah ikatan kovalent ganda 2. Okey, ganda 2. So yang ni dia kena sumbang 2 elektron, yang ni pun sumbang 2 elektron untuk dikongsikan. Okey, jadi yang ni ikatan kovalent ganda 2. Manakala yang ketiga ikatan kovalent ganda 3. So yang ni dia sumbang 3 elektron untuk dikongsikan, yang ni pun sumbang 3 elektron untuk dikongsikan. Jadi sini ada 3 pasang elektron dikongsikan, yang ni 2 pasang elektron dikongsikan. Ni kita belajar tajuk seperti ikatan kimia. Jadi hanya hidrokarbon tepu ni ialah hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal. Okey, so yang ni ikatan antara atom karbon dia tadi. Ni kan sebatian karbon. So antara atom karbon ini ikatan kovalent tunggal. Okey, kalau yang tak tepu ni pula hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3. Maksudnya dalam sebatian hidrokarbon tak tepu mesti ada sekurang-kurangnya satu ikatan kovalent ganda 2 atau ganda 3. Nanti kita akan jumpa. Jadi kalau kita jumpa semuanya ikatan tunggal macam ni, dia adalah hidrokarbon tepu. Kalau kita jumpa macam ni tunggal ni tunggal. Ni tunggal. Tapi ada satu ikatan kovalent ganda 2 ni. So dia dah jadi tak tepu dah. Sama macam ni tunggal ni. Ikatan kovalent tunggal. Okey, tunggal tak tunggal, jangan tengok karbon dengan hidrogen. Tengok antara atom karbon. Tengok antara karbon dengan karbon. Karbon dengan karbon. Karbon dengan karbon. Okey. So, ada satu saja ikatan kovalent ganda 2 atau ganda 3, dia dah jadi hidrokarbon tak tepu. Okey, boleh ikut setakat ni. Ada apa nak tanya? Boleh tak ni? Boleh. Okey, so tengok balik. Kalau Umi tanya kita mula daripada awal tadi. Okey, yang pertama sekali kita kena pasti sebatian karbon. Okey, siapa nak bagi tahu Umi apa maksud sebatian karbon? Sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Okey, betul ya. Okey, itu sebatian karbon. Okey, lepas tu sebatian karbon pecah pada dua, sebatian organik dengan tak organik. Okey, siapa boleh bagi tahu ni maksud sebatian organik? Sebatian yang berasal daripada benda hidup. Sebatian karbon yang berasal dari benda hidup. Okey, sebatian karbon tak organik. Siapa boleh bagi tahu ni? Sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup.
Alright, okay, betul. Okay, lepas tu kita turun bawah sikit. Hydrokarbon. Okay, siapa boleh bagi tahu maksud hydrokarbon? Mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Okay, boleh tak kita start dengan mengandungi? Boleh. Sebab subjek dia tak ada, betul tak? Tu predikat saja. Jadi apa dia subjek hydrokarbon ni? Sebatian organik. Sebatian. Kena ada sebatian. Tapi kalau kita sebut sebatian organik, betul. Okey, sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Okey, siapa boleh bagi tahu makna? Bukan hidrokarbon. Sebatian organik yang Organik yang karbon mengandungi dan hidrogen serta unsur lain. Tak dengar. Dua orang tadi, seorang-seorang. Yang bukan hidrokarbon, ulang balik, siapa tadi? Salah seorang. Sebatian organik yang mengandungi karbon dan hidrogen serta unsur lain. Ya, unsur lain tu kita kena ingat lah. Okay, paling common pun kita ingat oksigen, nitrogen. Okay. So, seterusnya hidrokarbon pula pecah pada dua. Hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. So, apa dia hidrokarbon tepu? Hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Okay. Yang tak tepu pula? Hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara atom karbon. Okay. So, selesai kat situ. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, so ni yang tadi. Yang tadi. Ringkasan yang tadi ya. Sebatian organik, okay, pecah pada hidrokarbon. Okay, hidrokarbon ialah unsur yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okay, hidrokarbon pula pecah pada hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okay, yang hidrokarbon tadi, okay, dia juga ada yang bukan hidrokarbon. Okay, bukan hidrokarbon tu dia mengandungi unsur karbon dan hidrogen yang terikat secara kovalen dengan unsur lain. Contoh, kena ingat sikit tu, oksigen, nitrogen, fosforus, sulfur. Yang bawah tu halogen. Klorin, bromin, iodin. Okey, itu ikatan yang lain, yang revision tadilah. Mempunyai hanya ikatan tunggal saja. Okey, itu contoh dia. Mesti tengok antara atom karbon. Okey, mesti tengok antara atom karbon. Yang ni hidrogen. Okey, so kalau yang tu pula mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan berganda, sama ada ganda 2 atau ganda 3. Sama ada ikatan kovalen ganda 2 atau ikatan kovalen ganda 3. Okey, so tu contoh dia. Okey, siapa boleh jawab kat Umi ni? Laju. Okey, sekejap. Yang ni, kejap. Okey, untuk yang ni Umi boleh pergi dekat sini. Sama jugalah, Umi tak nampak kat muka awak. Tak apalah, di sini je lah. Kalau nampak muka awak. Okey, jom. Kita jawab dengan laju. Okey, siapa boleh jawab dengan laju kat sini? Kelaskan sebatian yang berikut kepada sebatian organik atau sebatian tak organik. Okey, A, siapa boleh jawab? Organik. Organik. Okey, semua dah tahu. Kenapa kita jawab sini organik? Sebab hanya ada karbon dan hidrogen. Okey, kalau kita nak jawab organik, kita kena tak boleh kata gitu. Kita kena khabar sebab dia datang daripada benda hidup. Okey, dia datang benda hidup. Macam mana Umi tahu? Propanol ni nanti kalau kita belajar, dia adalah salah satu daripada siri homolog alkohol. Tadi kan kita belajar tadi kan, alkohol kan? Okey, so dia ni organik. Okey, karbon dioksida. Tak organik. Tak organik, okey. Datang daripada benda bukan hidup. Okey, plumbum 2 karbonat. Benda hidup ke bukan benda hidup? Tak organik. Tak organik, okey. Datang daripada benda bukan hidup. Okey, glukosa. Organik. Organik, okey. Datang daripada benda hidup. Okey, asid etanoik. Asid etanoik. Organik. Organik, okey. Datang daripada benda hidup. Okey. Pandai dah tu. Okey, ni istilah. Istilah tadi Umi dah tanya dah. Okey. Kalau istilah dia maksud gini, sebatian yang mengandungi unsur karbon. So ni adalah istilah bagi apa ni? Sebatian organik.
Ha? Sebatian karbon. Sebatian karbon. Okey, yang mengandungi unsur karbon. Ini adalah sebatian karbon. Okey. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal sahaja. Hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu. Okey. Sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon. Okey. Sebatian karbon yang dihasilkan daripada benda hidup. Sebatian organik. Sebatian organik. Okey. Hidrokarbon yang mengandungi ikatan ganda 2 atau ganda 3. Hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tak tepu. tepu. Okey. Faham tu okey? Habis bab ni. Okay, kita pergi. Okey, sumber hidrokarbon. Okey, sumber hidrokarbon. So, ni macam Amir cakap tadi. Hidrokarbon ni didatang daripada benda hidup, okey, tumbuhan, haiwan yang mati beratus tahun dahulu tertimbus dalam tanah, okey. Dalam tanah, makin di dalam tanah makin tinggi suhu. Okey, dekat dengan kerak bumi suhu makin tinggi. Jadi dengan tekanan dan suhu yang tinggi dia berubah menjadi ni dia. Sumber utama hidrokarbon ialah petroleum atau minyak mentah. So yang ni yang diambil oleh syarikat Petronas semua tu kan. Dibuat naik. So dia adalah sumber yang habis. Okey, habis. Maksudnya benda ni ada secara semula jadi. Macam negeri Terengganu, negeri yang bertuah. Dia ada sumber semula jadi ni. Okay, tak semua negeri ada sumber semula jadi. Okey. Petroleum terbentuk daripada hasil perebutan tumbuhan dan haiwan benda hidup yang telah mati di dasar laut berjuta-juta tahun yang dulu. Berjuta tahun, beratus tahun yang dulu. Okey, so petroleum ialah campuran hidrokarbon sama ada yang ringkas atau yang berantai panjang. So dalam tu adalah kalau ringkas ni maksudnya bilangan C dia tu sikit. Kalau berantai panjang tu C dia banyak sangat. Tapi dia bercampur dalam petroleum tu. Okey, petroleum tidak dapat digunakan sebelum diproses. Sebab tu bila orang ambil petroleum dia kena pergi proses dulu. Kalau orang Terengganu dia senang nampak. Ya, yang dekat kertas tu lah. Okey, petroleum perlu diasingkan kepada pecahannya sebelum dapat digunakan melalui proses penapisan. Ni. Dia kena pergi pada pecahan dia. Pecahan dia ni sama ada yang ringkas atau yang berantai panjang. Okey, dua peringkat dalam penapisan minyak iaitu penyulingan berperingkat. Yang ni penyulingan berperingkat ni adalah kita jumpa masa menengah rendah. Dan peretakan. Okay. Nanti kita pergi sikit tengok macam mana orang Petronas ataupun syarikat-syarikat minyak ni dia dah ambil minyak mentah, okey, dia buat proses penapisan. Okey, penapisan iaitu penyulingan berperingkat dan peretakan. Okey, so kita tengok apa dia penyulingan berperingkat. Okey, penyulingan berperingkat ialah pecahan hidrokarbon dalam petroleum diasingkan pada suhu berlainan. Ni key dia, suhu berlainan mengikut saiz hidrokarbon. Ada hidrokarbon ringkas, C dia sikit je. Ada hidrokarbon ini panjang ni, C dia terlalu banyak ni. C dia banyak. Okey, jadi nak pecahkan, nak asingkan antara yang ringkas dengan yang berantai panjang, kita buat penyulingan berperingkat di mana petroleum dihasilkan pada suhu yang berlainan. Dia punya pemboleh ubah dia ni, kita tengok suhu. Okey, suhu yang berlainan. Okey, lepas tu kita pergi pada peretakan pula. Okey, peretakan pula, hidrokarbon berantai panjang tadi. Kan kita tadi ada yang ringkas dengan berantai panjang. Yang ni dah boleh asing ni, ringkas dengan berantai panjang. Tapi yang berantai panjang tadi dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu yang tinggi dan bernangkil. So ambil pula tadi kita pecah pada yang ringkas dengan dekat penyulingan peringkat ni boleh dah pisah antara ringkas dengan berantai panjang. Yang berantai panjang ni pula kita pergi pula proses peretakan. Dekat proses peretakan ni hidrokarbon yang berantai panjang tadi kita pecah kepada molekul yang lebih kecil. Sebab bila kita nak guna petroleum tadi dia tak boleh guna. Dia kena proses dulu. Kena pergi pada molekul yang ringkas atau molekul yang kecil dulu baru boleh guna. Jadi kita lalui dua peringkat ni. Peringkat yang pertama tadi penyulingan berperingkat. So kita pecahkan hidrokarbon tu base pada suhu.
Lepas tu dia dapatlah yang ringkas dengan yang berantai panjang. Yang berantai panjang ni pula melalui proses peretakan untuk pecahkan lagi dia kepada molekul yang lebih kecil. Okey, boleh setakat ni? Boleh ya? Kalau tengok buku teks kita kat muka surat berapa dah ni? 66. 66. Kita dekat muka surat 66. Okay. Kalau tengok muka surat 67 tu kita ada gambar rajah penyulingan berperingkat. Okay, ni penyulingan berperingkat. Kalau tengok buku teks kita muka surat 67. Okay. Semasa proses penyulingan berperingkat, petroleum dipanaskan dan dialihkan ke menara penyulingan. Menara ni belah atas tu lah. Okay. Pecahan dalam petroleum dapat diasingkan kerana setiap pecahan hidrokarbon mempunyai takat didih yang tersendiri. Ni. Pecahan tadi sebab dalam petroleum tadi dia banyak hidrokarbon dalam tu. Hidrokarbon ringkas dengan hidrokarbon yang panjang. Jadi setiap pecahan tu dia mempunyai takat didih yang berbeza. Sebab tu kita panaskan pada suhu yang berbeza. Jadi hidrokarbon dengan takat didih yang rendah akan meruap terlebih dahulu. Jadi kita boleh beza. Dia dah meruap tu dah boleh asing. Tinggal yang takat didih dia tinggi pula. Okay, meruap terlebih dahulu dan naik ke bahagian atas menara lalu dikondensasikan dan diasingkan. Bila dia meruap, dia dah tukar daripada cecair jadi gas. Okay. So dekat sini kita nak kondensasi pula gas jadi cecair. Okay. Bila dia dah terasing ini, dia dah meruap, dia dah terpisah lah. Jadi kita boleh asingkan dia. Seterusnya, hidrokarbon dengan takat didih yang lebih tinggi akan terkumpul di bahagian bawah menara dan dikondensasikan sebagai cecair. Jadi kalau hidrokarbon yang mempunyai takat didih yang paling tinggi, dia akan tinggal kat bawah lah. So, sampai satu peringkat dapat asing. Okay, panas lagi, dapat asing. Panas lagi, dapat asing. So, kita ada beberapa peringkat macam dalam buku teks kita. Nanti kita tengok buku teks tu. Okay, kegunaan pecahan hidrokarbon. Okay, dua kegunaan utama pecahan hidrokarbon yang diperolehi daripada penyulingan berperingkat. Okay, yang pertama, kita guna dia sebagai bahan api. Okay, apa contoh bahan api ni? Siapa boleh bagi tahu contoh bahan api? Petrol. Petrol. Okay, lagi? Kerosin. Kerosin. Lepas tu ni dah apa? Kita punya gas memasak. Okay, gas memasak tu, tu semua diesel. Itu semua adalah pecahan daripada hidrokarbon. Okay. Yang kedua, kita boleh gunakan dia sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Petrokimia ni nak buat bahan-bahan yang menggunakan pecahan hidrokarbon. Nanti kita tengok contoh dia. Okay, so ni tengok dalam teks muka surat 67. Ni. So tadi bila kita dah masukkan petroleum tadi kita masukkan dalam ni, so kita panaskan dia. Panaskan dia sampai satu suhu takat didih, okay, yang paling rendah, okay, dia akan terperuap dulu. Dia akan terperuap, dia naik atas ni. So naik atas ni, tengok. Untuk gas petroleum ni, C dia 1 hingga 4. Maksudnya dia cuma ada paling panjang pun macam ni je. Ataupun C dia 1, ataupun C dia 2, ataupun C dia ada 3. Gitu. Bila kita balik, patutnya ikut turutan tadi tak? Maksudnya 1 hingga 4 saja dan takat didih dia ialah kurang daripada 40 darjah Celsius. So yang ni jadi gas memasak kita. Okey, naik lagi, panas lagi ni, okay, dia terpisah pula. Siapa dia? Petrol. Okey, petrol kalau kita tengok C dia 5 hingga 9. Dah kompleks sikit pada ni, dah besar sikit pada ni. Okey, dia sampai 75 darjah Celsius. So yang ni boleh jadi bahan api kenderaan bermotor. Okey. Contoh dia petrol, diesel. Okey, lepas tu panas lagi kat sini sampai takat didih dia. Okey, takat didih antara 160 hingga 250, kita pun dapat kerosin. Kerosin ni digunakan, dia punya C dia 10 hingga berapa? Ni tak nampak. 10 hingga 16. So kalau 16 ni panjang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah pergi sebelah sana lah. Kena buat panjang lah sampai dia jadi 16. Okay, panjang. Okay, dan digunakan sebagai bahan api dalam kapal terbang. Okay, yang ni teruskan pemanasan. Sudah terpisah dah 3, 4 dah. Okay, panaskan lagi dia jadi diesel pula. Diesel pada suhu 125 hingga 300 darjah Celsius. So diesel makin panjang.
Dia punya rantai karbon ni lagi panjang, 14 hingga 20. Okey. Panaskan lagi, dah yang ni dah takat didih tinggi dah ni. 300 hingga 300 setengah, 350. So C dia pun 20 hingga 50. Bilangan C dia tu 50. So dia jadi minyak pelincir dan lilin. Okey. So teruskan lagi jadi minyak bahan api. So yang ni bahan api untuk bahan api kapal ataupun stesen dan kuasa. So yang ni C dia berapa ni? 20 hingga 70. Takat didih dia 300 setengah hingga 500. Dah lebih daripada 500, C dia lebih daripada 70. C dia lebih daripada 70. Dia dah panjang ni. So yang ni jadi bitumin. Digunakan untuk menurap jalan raya. So sini adalah semua ni adalah kegunaan petroleum tadilah. Minyak mentah kita tadi. So minyak mentah ni adalah sebatian karbon. Okey. Boleh setakat ni? Ya. Apa tu? Maknanya hidrokarbon ringkas dengan rantai panjang ni dia ada kegunaan masing-masing lah. Ya. Sebab kan tadi kita kata, orang kita ambil petroleum segedebuk tu, kita tak boleh guna dia. Kita tak boleh nak guna. So nak guna dia, kena buat penyulingan peringkat. Apa fungsi penyulingan peringkat ni? Penyulingan peringkat ni nak asingkan dia daripada yang ringkas dengan yang kompleks. Yang bawah tu yang besar lah, yang dah panjang tadi, rantai panjang. Yang atas tu yang ringkas. Jadi bila dah asing tentu, baru kita boleh guna. Jadi setiap hasil daripada penyulingan peringkat ada kegunaan dia. Okey, boleh tu? Boleh ya? Boleh. Umi record tak tadi? Rekod. Record, okey. So tadi penyulingan peringkat ni peretakan. Okey, peretakan ni pula, peretakan ialah proses hidrokarbon panjang. Dah habis dah tadi. Ringkas, mula-mula tu campur. Ringkas dengan panjang. Kita pun buat penyulingan berperingkat. Okey, so kita pun dapat yang ringkas dengan yang hidrokarbon lagi panjang. Tapi untuk peretakan ni pula ialah proses hidrokarbon rantai panjang tadi dipecahkan pula kepada hidrokarbon yang kecil. So kita kat bawah tu kita dapat C20, C50, C30. C ni masih lagi boleh dipecahkan kepada C yang lebih ringkas, C3, C5, C10. Okey. So melalui proses apa? Melalui proses peretakan. Okey. Dalam proses peretakan, pecahan hidrokarbon molekul besar dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi dalam industri. Makin campuran aluminium oksida. So untuk proses peretakan, kita kena ingat makin dia ialah campuran. Dia ada dua. Aluminium oksida dengan silikon 4 oksida. Digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Kaitkan dengan tajuk kadar tindak balas. Ini adalah faktor yang meningkatkan kadar tindak balas. So kita guna campuran aluminium oksida dan silikon 4 oksida sebagai mangkil pada suhu yang tinggi. So sini ada dua faktor yang pengaruhi dia. Faktor suhu dengan faktor mangkil untuk meninggikan kadar tindak balas peretakan. Okey, apa kegunaan dia? Okay, proses peretakan tadi akan menghasilkan hidrokarbon yang lebih kecil seperti kalau kita tengok tadi petrol kat atas tadi kan, petrol tadi kita tengok C dia ada berapa? C dia 5 hingga 9 saja. Tapi kalau kita tengok kat bawah tu C20, C50. Jadi kita ambil yang C besar-besar tu, C50, kita pecahkan dia melalui proses peretakan supaya dia jadi yang lebih kecil. Jadi hidrokarbon yang lebih kecil seperti petrol yang digunakan sebagai bahan api. Mungkin kita tak nak banyak guna dekat bitumin ataupun dekat yang stesen jana kuasa. Terlalu banyak hasil kat situ. So kita pun ambil dia, buat proses peretakan untuk dapat balik petrol tadi. Petrol tadi dapat dah melalui penyulingan peringkat. Tapi mungkin permintaan yang tinggi, so kita boleh buat proses peretakan. Okey. Hidrokarbon alkina dan alkana, yang ini kita akan belajar dalam siri homolog nanti. Okey, rantai lebih pendek dan digunakan sebagai bahan mentah untuk penghasilan polimer, ubat, deterjen, pelarut, baja. Okey. So, bila dia dah jadi yang kecil tadi, kecil ni yang ringkas ni C dia sampai 10 je. Kena kurang daripada 10.
1 hingga 10 ni kita panggil ringkas. Jadi yang ringkas ni banyak penggunaan dia. So selain daripada bahan api tadi, yang ni yang kita panggil dalam industri untuk menghasilkan yang menggunakan bahan-bahan daripada minyak mentah tadi. Okey, contoh dia bidang industri untuk buat polimer, untuk buat ubat, untuk buat deterjen, untuk buat pelarut, untuk buat baja, kita guna produk-produk daripada minyak mentah. Okey. Tu secara umum boleh baca dalam kutek, boleh tengok agak. Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Umi, saya nak undur kejap boleh tak? Ha? Nak undur kejap. Nak undur. Okey. Undur kat mana tu Daud? Daud ke tadi? Ya. Okey, Daud boleh. Dengan ringkas dengan berantai panjang tu, Ha? kan itu hasilnya hidrokarbon ringkas dengan hidrokarbon berantai panjang. Okey. So macam Mika cakap tadi, okey, ini adalah sumber sebatian organik kita. Ini sumber sebatian organik kita. Betul tak? Datang daripada haiwan dengan tumbuhan yang mati beratus tahun dulu. Dia pun jadi petroleum ataupun minyak mentah. So dalam petroleum dengan minyak mentah ni, dia ada hidrokarbon ringkas dengan hidrokarbon yang panjang, berantai panjang tadi. Semua ada dalam ni. Jadi kalau kita ambil petroleum tu tak guna. Sebab apa? Sebab dalam tu ada campuran yang ringkas dengan yang berantai panjang. Jadi bila kita nak guna, kita kena asingkan. Kita kena asingkan. Jadi kita buatlah penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat ni dia guna suhu yang berbeza. 40, lebih daripada 40, lebih sampai 70. 70 sampai 100.5. Jadi bila buat penyulingan peringkat, sampai takat didih yang tertentu, okey, yang ringkas naik dulu. Lepas tu ni yang kedua ringkas, yang ketiga ringkas. Sampai yang kat bawah ni yang dah berantai panjang. Okey, rantai panjang tak panjang, Daud tengok ni. Sampai kat kerosin ni dia dah start nak panjang dah. C10 hingga C16. Okay, kat bawah ni C14 hingga 20 ni dah panjang. Okay, yang ni lagi lah dah berantai panjang. Okay, dekat sini kita boleh asingkan yang ringkas dengan berantai panjang. Okay, tapi mungkin permintaan untuk yang ringkas ni banyak. Ni sebenarnya kita dah boleh pakai dah ni. Dah boleh pakai dah semua hasil-hasil ni. Tapi mungkin permintaan atas petrol, okay, untuk gas masak ni banyak, jadi kita buat pula proses peretakan. Jadi proses peretakan tu kita ambil lagi yang molekul yang dah berantai panjang ni, kita pecahkan lagi dia untuk jadi yang ringkas ni. Jadi hasil daripada peretakan tadi kita boleh guna dalam industri untuk buat bahan-bahan. Kejap tengok. Ni. Jadi kita katakan bila kita dah buat tadi, kita akan ada, bila kita buat peretakan tadi, kita akan guna bahan mentah dalam industri petrokimia tadi. Yang kita nak buat polimer, kita nak buat ubat, kita nak buat deterjen. Okey, baru boleh guna. Jadi disebabkan oleh permintaan yang ringkas tu lebih banyak, sebab itulah kita buat pula proses peretakan. Padahal daripada penyulingan berperingkat ni, kita dah boleh guna dah dia. Tapi permintaan pada hidrokarbon yang lebih ringkas tu banyak, kita membuatlah proses yang kedua iaitu proses peretakan. Okey, boleh Daud? Boleh. Okey. So, sampai sini. Okey, ni senang kalau kita nak tengok. Ni molekul berantai panjang. C dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, 16. Lepas tu dia pun melalui proses peretakan, dia pecah. Dia pecah kepada hidrokarbon yang lebih pendek. Kalau yang dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je. Yang ni 3, 2. Yang ni lagi lah ringkas. So bila dah ringkas macam ni lebih banyak kegunaan dia. Sebab tu kita buat pula tadi untuk proses peretakan ni. Untuk dapat molekul hidrokarbon yang lagi ringkas, yang lebih pendek, banyak. Okay, ni kalau kita nak tengok ni dari segi rupa bulat-bulat. Ni tengok tadi. Kalau ni kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia boleh pecah kepada 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 2. So dia pecah kat sini lah Kak Ria. Okay. So ini adalah proses peretakan. Maksudnya bila dia jadi lebih kecil ni, lebih banyak kegunaan di dalam industri. Itulah saja tujuan dia. Sebab kita nak pakai. Kalau boleh semua hasil petroleum tu kita nak pakai. Sebab dia adalah sumber semula jadi dan sumber terhad. Dia tak boleh nak buat semula dah. Jadi kita nak guna dia sebaik mungkin. Okey, boleh setakat ni kalau apa nak tanya? Nak tanya apa-apa ke? Contoh 2 tu Mia. Hmm? Dia tak you suruh lukis yang eksim.
Okey, kan ada je lukis. Tapi kita nampak sini memang kita nampak macam susah. Sebab anak-anak tak masuk lagi belajar dekat siri homolog. Nanti bila kita belajar dekat siri homolog, kacang lah ni. Kita tahu nama dia. So akan ada dalam soalan, tapi jangan bimbang lagi sebab kita tak pergi lagi. Okey. Cara nak tulis, macam mana nak buat ikatan ni, kita akan belajar dalam siri homolog nanti. Dan nama ni kita akan belajar dekat yang bab yang terakhir tu, isomer dan penamaan IUPAD. Macam mana nama ni Itena, macam nama dia Pentana, yang ni kenapa dia Ena, yang ni kenapa Ana. Nanti kita belajar. Dan nanti ini adalah persamaan kimia yang kita akan biasa tulis. Setakat ni kita nampak lagi, tengok dulu. Okey, nanti semua ni akan ajar dalam yang 2.2. Okey, kita akan ada persamaan kimia macam biasa. Bila masuk sifat kimia akan ada persamaan kimia. Kita akan tulis persamaan kimia tu. So kat sini mungkin tak nampak lagi. Bila masuk siri homolog nanti kita dah boleh start nampak so slow. Okey, ada lagi? Ada ke tak? Okey, yang ni kalau tak ada kita tengok. Yang ni kalau dalam teks kita surat berapa ni? 69 tak? Okey, tengok dalam teks muka surat 69. Zul ada Zul? Zul ada tak? Zulhilmi? Ada? Apa macam masuk tadi? Zul ada tak? Ada ni. Ada? Zul ke tu? Tapi Zul ada lah. Ada. Betul Zul mana Zul? Zulhilmi? Tidur ke Zul? Okey, tak ada. Okey, Afiq Limi ada? Afiq Limi? Afiq Limi ada tak? Orang lain pernah tengok? Tak ada? Tak ada mi. Oh, Afiq Limi tak ada. Okey, Peka? Ada. Peka, tolong Mi baca Peka. Okey, Peka rujuk buku teks muka surat 69 kalau tak berapa nampak kat sini. Nak tengok kat sini pun boleh. Cuba Peka baca kat Umi tujuan, bahan dan radas. Baca 3 tu, tujuan, bahan dan radas. Kita baca sama-sama. Okey Peka. Tujuan mengkaji penyaringan berperingkat petroleum. Bahan petroleum dan kepas. Radas kertas tulas, silinder penyukat, kaki retort, termometer 0 darjah hingga 360 darjah, kelalang dasar bulat, kelalang kon, tabung uji kondenser libik, kasa dawai, tungku kaki 3, mangkuk penyejat, serpihan porselin, bongkah kayu dan penunu bangsen. Okey, so ni antara, terima kasih PK, ni antara bahan radas yang kita guna dalam makmal. Yang penyelingan berperingkat tadi yang kita tengok tu dalam industri. Yang ni penyelingan berperingkat yang kita buat dalam makmal. So apa yang kita buat ialah kita masukkan petroleum dalam kelalang dasar bulat ni. Lepas tu kita panaskan dia, okey. So yang ni ada termometer. Termometer kita ni suhu antara 0 hingga 360. Bukan termometer yang biasa kita guna. Yang kita guna tu biasa sampai 110 paling tinggi. Okey, so yang ni dia akan letak sini, jadi benda ni akan mendidih, okey, petroleum ni akan mendidih. Kita letak serpihan porselin juga, okey, dia akan mendidih. Bila sampai satu takat didih tertentu, benda tu akan terperuap dan masuk ikut kondenser libik. Okey, kondenser libik ni dia ada air masuk dan air keluar. Maksudnya kita letak tepi paip air supaya air masuk dalam ni dan air keluar ke atas. So kondenser libik ni dia sentiasa sejuk. Tujuan dia adalah untuk proses kondensasi. Nama dia kondenser. Untuk proses kondensasi. Tukar daripada wap. Tadi wap menjadi cecair. So kita kutip hasil ni berbeza lah. Okey, pada suhu, ni suhu dia. 30 hingga 80 kita kutip 1. 80 hingga 120 kita kutip hasil 1. Okey, siapa boleh tolong Mi baca prosedur seorang? Volunteer seorang baca prosedur 1 hingga 10. Saya Umi. Okey, saya. Okey, Zafan jom. Tak mula-mula sukat 50 cm padu petroleum dan masukkan ke dalam kelalang dasar bulat. Alright.
Kedua, tambahkan satu spatula serpihan porselin ke dalam kelalan dasar bulat itu. Susunkan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.4. Panaskan petroleum secara perlahan-lahan dan kumpulkan 4 pecahan petroleum di dalam 4 tabung uji berasingan pada julat suhu 30 darjah Celsius hingga 80 darjah Celsius, 80 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius, 120 darjah Celsius kepada 160 darjah Celsius dan 160 darjah Celsius sehingga 200 darjah Celsius. Perhatikan setiap pecahan petroleum yang dikumpulkan pada suhu yang berlainan dan rekodkan warna serta kelikatannya. Letakkan sedikit kapas ke dalam mangkuk penyejat. Titiskan beberapa titik pecahan petroleum yang dikumpul di dalam tabung uji pada kapas di dalam mangkuk penyejat. Bakar kapas itu dan perhatikan warna nyalaan serta kuantiti jelaga dengan meletakkan kertas turas di dalam nyalaan. Ulangi langkah 6 hingga 8 untuk pecahan petroleum yang dikumpul di dalam tabung uji 2, 3 dan 4. Rekodkan pemerhatian anda dalam suatu jadual di bawah. Okey, terima kasih Zafan. So antara prosedur 1 hingga 10 tu, ada tak mana-mana prosedur yang nak baca macam tak faham lah Umi? Tak boleh nak bayang macam mana dia buat? Ada tak yang mana? Yang nombor 8 tu boleh tak? Yang nombor 8 tu? Saya tak faham sebenarnya. Ha? Jelaga macam tu. Saya tak faham. Nombor berapa? Dah? Start daripada nombor 4. Start pada nombor 4. Okey, nombor 4 ni, okey sekarang ni tadi macam kita dah panaskan kat sini kan. Kita dah panas kat sini, kita pun dapat hasil yang berbeza tu tak? Ini hasil yang pertama, okey ni hasil yang pertama, ni hasil yang kedua, ni hasil ketiga, ni hasil yang keempat. So yang ni tak ada apalah ni, maknanya kita panaskan, kita pun tengok suhu. Suhu 30 hingga 80 kita akan dapat hasil satu. Okey, lepas tu tarik yang ni, letak pula yang baru. Lepas tu kita tengok pula suhu antara 80 hingga 120, kita pun kumpul pula hasil yang baru. So kita dah ada dua hasil. Okay, tarik pula tabung uji ni, letak tabung uji yang baru untuk hasil, untuk kumpul hasil yang ketiga. Lepas tu antara suhu 120 hingga 160. Nak tengok kat mana, kita tengok kat sini je lah. Pendidihan ni kita teruskan. Okay, lepas tu last sekali antara suhu 160 hingga 200 kita akan dapat pula hasil yang keempat. So kita ada 4 tabung uji yang berbeza. Okay, boleh setakat tu? Okay, lepas tu lepas tu perhatikan setiap pecahan, maksud ada 4 tadi. Pecahan petroleum yang dikumpulkan pada suhu yang berlainan dan rekod warna. Maksudnya sekarang ni rekod warna dengan kelikatan ni kita tengok je. Okay, kita akan dapat hasil nanti kita tengok je lah. Oh hasil ni jernih ke? Makin jernih ke? Makin gelap? Kelikatan ni macam tengok tak? Dia bukan kepekatan ya, kelikatan. Dia macam orang buat dodol. Awal-awal tu dia ikat tak? Kalau orang buat dodol? Tak. Tak. Lama-lama dia makin likat. Okay. So kita tengok kelikatan dia. So yang dia nak tengok secara ni kita punya pemerhatiannya ni. Okay, lepas tu dia kata kumpul warna. Okay, lepas tu okay. Yang ni pula untuk jelaga. Jelaga kita nak buat apa? Kita letak sedikit kapas dalam mangkuk penjejat. Okay, ambil mangkuk penjejat. Boleh bayang mangkuk penjejat, kita letak kapas dalam dia. Kapas orang mati tu. Okey, lepas tu kita ambil petroleum tadi, 4 petroleum tadi kita titiskan dalam tu. Titis. Maksudnya titis nanti hasil petroleum kita tadi ada dekat kapas. So ambil api, bakar kapas tu. Okey, kita ambil api, kita bakar kapas. Sebab tu dia kata bakar, bukan panas. Tengok. Dia punya kata kerja dia bakar. Okey, bakar kapas itu dan perhatikan warna jelaga serta kuantiti warna nyalaan serta kuantiti jelaga dengan meletakkan kertas turas di atas nyalaan. Maksudnya sekarang ni, ini awak nampak tak Umi? Nampak tak Umi tunjuk ni? Nampak tak tangan Umi ni? Nampak? Nampak. Okey, so kita dah ada mangkuk penjejak tadi, kita letak kapas dalam dia, kita titiskan hasil penyelingan tadi, kita bakar. Maksudnya ambil api, bakar kapas tadi. Bila kapas tadi terbakar, dia akan keluarkan nyalaan. Macam kita bakar pelita. Nyalaan merah, nyalaan kuning. Okey, lepas tu di atas nyalaan tu kita letak kertas turas. Jelaga. Kalau awak letak hidung awak, jelaga tu kan masuk dalam hidung awak. Awak tengoklah hitam tak? Tapi kita takkan nak tengok gitu. So kita letak kertas turas. Kertas turas kan putih. So kita letak kertas turas atas nyalaan kita tadi. So kita pun tengok hasil jelaga tu. Okey, pada kertas turas. So kita bolehlah hasil dekat sini, okey, hasil dia jelaga tadi.
Okey, so kita ulang untuk tengok warna, kelikatan dan jelaga ni kepada empat hasil kita tadi. Okey, macam tu. Boleh? Nak tanya dia punya kelikatan tu berapa lama Umi? Ha? Kelikatan tu kan? Kelikatan senang lah, kita tuang dalam bekas lain. Maksudnya kita ambil yang hasil tu, kita tuang dalam uji lain. So kita tengok cara dia turun. Kalau dia turun dengan mudah, dia kurang likat. Kalau dia turun dengan susah sikit, dia lebih likat. Boleh Haikal? Boleh. Okey, so kita tengok soalan. Anak-anak boleh tengok soalan dalam buku teks kita. Soalan. Apa soalan perbincangan dia? Okey, seorang tolong baca soalan perbincangan tu. Nombor 1. Tolong baca seorang. Mengapakah serpihan porselin dimasukkan ke dalam kelalan dasar bulat? Kan dalam kelalan dasar bulat tadi kita letak juga serpihan porselin. So ini jawapan dia. Serpihan porselin digunakan untuk memastikan pemanasan petroleum dengan sekata dan mengelakkan percikan cecair tersebut disebabkan oleh pemanasan yang tidak sekata. Okey, boleh bayang tak apa maksud dia? Faham tak maksud itu? Nombor 1. Cuba ulang Umi. Percikan tu Umi. Boleh nampak kan ayat tu? Boleh baca kan? Umi tunjuk ni, boleh nampak serpihan porselin ni? Nampak. Zafar? Okey. So Ya. sekarang ni awak bayangkan kalau kita masak nasi tanpa tudung. Nanti dia mendidih betul tak? Dia akan keluar gelembung-gelembung kan? Ataupun masak apa-apalah, dia akan mendidih, apa jadi lama-lama? Kepecik keluar. Dia akan keluar. Dia akan keluar daripada periuk tu. Okey. So yang ni tujuan itulah kita letak serpihan porselin tu supaya serpihan porselin tu sentiasa bergerak. Dia sentiasa bergerak dalam petroleum tadi. Bila dia bergerak sebenarnya dia sedang memecahkan. Kan kalau dia mendidih kan dia ada gelembung-gelembung. Jadi bila serpihan porselin tu dia melantur dalam tu, jadi dia memecahkan buih-buih tadi. Jadi benda ni tak akan terkeluar lah, tak akan terkeluar. Kalau ada nanti dia akan naik atas kelalang dasar bulat tu, masuk dalam kondenser. So bahayalah. Boleh faham tak maksud Umi tu? Boleh. Kalau kita panaskan saja petroleum, kita kan panas lama. So petroleum tu akan mendidih, lama-lama petroleum tu akan masuk dalam kondenser libik tu. Tapi kita letak serpihan porselin dia melompat-lompat. Dia akan pecah gelembung-gelembung tu. Okay, bila gelembung-gelembung tu pecah, benda tu takkan naik atas lah. Okay. Dan yang kedua ni untuk memastikan pemanasan petroleum adalah sekata. Maksudnya bila dia melantun-lantun, okay, yang ni turun bawah, yang ni naik atas. Dia macam kita kacau lah. Tapi macam mana nak kacau? Kalau kita masak sup, okay, sup kat atas dapur, kita tak pakai tudung, kita boleh kacau. So gelembung dia pecah dan pemanasan dia sekata. Tapi yang ni sebab dia tertutup. Jadi kita nak pastikan fungsi dia samalah. Kita nak suruh kacau dia untuk pemanasan dia sekata dan dia tak melimpah tadi. Itu fungsi kita letak serpihan porselin. Okey, serpihan porselin digunakan untuk memastikan pemanasan petroleum sekata dan mengelakkan percikan cecair tersebut disebabkan oleh pemanasan yang tidak sekata. Okey, boleh? Nombor 1. Boleh ya nombor 1? Boleh. Okey, Syazwan ada Syazwan? Ada. Syazwan baca soalan nombor 2. Mengapakah termometer biasa tidak digunakan dalam aktiviti ini? Termometer biasa. Kan biasa kata kita guna termometer yang biasa kita buat eksperimen tu. Okey, so jawapan dia, takat didih pecahan petroleum adalah dalam julat 330 hingga 200 darjah Celsius. Jadi suhu maksima yang dapat direkod oleh termometer biasa ialah paling tinggi pun 110 darjah Celsius. Oleh itu pecahan petroleum yang mempunyai takat didih yang melebihi 110 tidak dapat diasingkan. Jadi untuk penyulingan berperingkat dalam makmal, termometer yang kita guna bukan termometer biasa. Okey, bukan termometer biasa. Suhu dia sampai 300 kadang-kadang. Okey. Sebab dia macam ni lah. Sebab kita nak kumpul hasil dia tu pada suhu yang melebihi 110. Okey, soalan nombor 3. Ada? Ada tak?
Ada yang B2 ada? Ada, ada. Ada. Okey, ada cuba baca nombor 3. Apakah hubungan antara takat didih pecahan petroleum dengan A. Warna pecahan, B. Kelikatan pecahan, C. Kuantiti jelaga yang terbentuk selepas dibakar. Okey, terima kasih Ada. Ni tadi kan kita kata kita dah dapat hasil tadi, kita buat 3 pemerhatian. Okey, pemerhatian yang pertama, pemerhatian pertama kita tadi warna, yang kedua kelikatan, yang ketiga jelaga. So kita nak tengok semakin besar takat didih tu, apa jadi pada warna. Kalau kita tengok, okey, semakin hipotesis dia, semakin tinggi takat didih, maksudnya makin lama dapat hasil tu, warna pecahan semakin gelap. Maksudnya pada yang kita kumpul pada suhu awal-awal tu, takat didih awal-awal tu antara 30 hingga 80 tu warna dia lebih cerah. Dia colourless lah, dia macam air. Lama-lama warna dia menjadi semakin gelap. Okey, yang kedua pula kelikatan yang Haikal tanya tadi. Okey, semakin tinggi takat didih, kelikatan pecahan semakin bertambah. Maksudnya sekarang ni bila takat didih dia rendah, bilangan C dia tu sikit. Bilangan C dia tu sikit, saiz dia tu kecil. Kalau takat didih dia makin besar, saiz dia makin besar. Jadi kelikatan dia semakin bertambah, dah besar saiz dia. Okey. Yang C pula kita kaitkan dengan jelaga. Okey, semakin tinggi takat didih, kuantiti jelaga terbentuk selepas dibakar bertambah. Maknanya kalau kita tengok pada kertas turas tadi, kalau kita bakar hasil tabung J1, 2, 3 dan 4, kita akan dapati bahawa tabung kertas turas kita tu makin gelap, makin banyak. Dia makin banyak jelaga, tompok jelaga pada kertas turas tadi. Jadi untuk yang ni kita tak buat eksperimen ni, tapi saya rasa anak-anak dah boleh bayang dah. Okay, so ini adalah hipotesis dia. Maksudnya semakin tinggi takat didih, okay, dia punya warna menjadi semakin gelap, kelikatan semakin bertambah, jelaga semakin bertambah. Okay, kalau orang tanya kenapa, jawapannya ialah kerana semakin tinggi takat didih, semakin besar saiz hidrokarbon tu. Okay, bilangan C dia semakin banyak. Okey, soalan terakhir. Siapa boleh baca soalan terakhir? Soalan terakhir seorang? Saya Mi. Okey, baca. Pecahan petroleum yang manakah yang paling mudah terbakar? Okey, so jawapan dia pecahan 1. Okey, kalau kita tengok dalam penyaringan berperingkat dalam industri pun, yang atas sekali tu kita guna sebagai gas memasak. Gas memasak. Kita buka saja, pom dia keluar, dia terus terbakar. Okey, jadi maksudnya semakin tinggi dan semakin rendah takat didih, bilangan atom karbon dia tu sikit, saiz dia kecil, dia lebih mudah terbakar. Sebab tu last kali tu kegunaan dia bukan sebagai bahan api dah buat bitumen jalan raya kan, dah turap jalan raya. Yang atas tu semua gas memasak, lepas tu bahan api, diesel, petroleum digunakan sebagai bahan api. Bawah-bawah tu dia dah kemudah bakaran dia tu semakin berkurang. Okey, habis kita. Ada apa nak tanya? Sikit lagi kita habis 2.1. Ada soalan setakat ni? Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi pada muka surat 70, okey, yang terakhir dalam tajuk 2.1. Kita dah habis dah satu subtopik. Okey, sumber alternatif. Okey, macam kita tahu tadi bahawa hidrokarbon kita, petroleum kita tu adalah sumber semula jadi. Okey, sumber semula jadi yang beratus-ratus tahun dulu, beribu-ribu tahun dulu tumbuhan dan haiwan yang mati tu. Okey, dia tak ada pada semua tempat. Okey, dan dia boleh habis. Okay, dia boleh habis. Jadi kita perlu fikir sumber alternatif. Cari jalan lain untuk ganti sekiranya petroleum kita dah habis. So sumber alternatif bagi hidrokarbon ialah sumber alternatif hidrokarbon merujuk kepada sumber tenaga selain bahan api fosil yang tidak dapat diperbarui. Macam petroleum adalah tenaga yang tidak dapat diperbarui. Okey. Jadi kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan biogysim. Okey. Biogysim ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan. Biogysim mengandungi tenaga yang tersimpan
daripada matahari. Okey. So sumber alternatif ini ialah sumber yang boleh diperbarui. Maksudnya bolehlah ganti lagi, ada lagi kita boleh sentiasa sedia. Kalau macam petroleum tadi dia tak dapat diperbarui. Maksudnya habis. Okey, yang ni boleh diperbarui. Okey, sumber alternatif boleh dihasilkan melalui pelbagai proses kimia yang bersumberkan biogeosim. Okey, boleh bagi contoh tak ni? Siapa boleh bagi contoh? Pernah tengok tak? Ada yang hasilkan apa ni? Ambil buah-buahan lepas tu dia proses untuk jadikan petrol. Maksudnya dia tak guna dah sumber petroleum. Okey, biogeosim ni diambil daripada haiwan dan tumbuhan juga. So, dia proses untuk jadikan biodiesel. Jadikan dia biodiesel. Ni datang daripada benda hidup. Okey, biogas, bioethanol. Ini guna apa ni? Kelapa sawit. Okey, kelapa sawit. So ni adalah sumber alternatif hidrokarbon sebab petroleum adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Tapi kalau biogeosim adalah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Maksudnya benda tu akan sentiasa ada. Okey, so habis 2.1. Habis 2.1. Sebelum kita masuk, okey ni tadilah. Ni rasa boleh takut yang ni tak payah fikirlah. Okey. Sebelum masuk 2.2, sekarang pukul, berapa dah saya sekarang? Kita habis pukul 1 dah. Cikgu pukul 12 lebih kan kita berhenti sekejap. Ada apa nak tanya sebelum masuk siri hamalak? Ada apa nak tanya? Okay, sekarang ni 38, Umi present dengan Umi 32 tolak jadi 36. Maksudnya 3 orang tak ada. Siapa boleh detect sahabat kita yang 3 orang tu siapa tak ada? Umi tak baca. Umi tak baca pun baca tadi. Irham ada tak? Irham ada? Irham ada. Irham ada? Ada Umi. Yang MB1 ni Irham. Yang MB1 siapa dia? Umi tertukar. Ikram. Ikram ada Ikram? Ada Umi, ada. Ikram ada. Tu siapa yang tak ada 3 orang ni? Jannah tolong ni Jannah. Afiq Irham. Siapa? Afiq Limi. Oh, Afiq Limi. Umi panggil tadi tak ada. Okey, Afiq Limi lagi seorang. Iman ada tak Iman? Iman? Ada Umi. Ada. Sabri ya, Sabri. Sabri tak ada? Okay, lagi seorang. Nurul ada Nurul? Nurul Atirah ada? Ada Mi. Ada, okey. Tak nampak tunggu ni. Siapa lagi seorang? MB1. Syabaniah ada? Syabaniah ada ke? Ada. Okey, Fatin Alia. Ada Mi. Umi panggil tu semua nama kat atas dah. Okey. Tak siapa kita adik seorang. Siapa boleh tengok sahabat kita? MB1 semua ada ke? 20 orang? Umi MB2 2 orang je sedap. 2 orang je. Afiq Limi dengan Sabri je lah ni. MB1. Sabri on the way. Sabri on the way. Dia ada masalah sikit ni. Masalah apa tu? Afiq Limi senyap terus. Sayang kan sebab kita dah habis 2.1. Okay, 2.1. Zul boleh ikut tak Zul? Hilmi. Okay, Sabri baru masuk. Hilmi. Ya. Tu Sabri. Okay, Hilmi. Sorry.
Tak apa. Okey, Safi baru masuk. Okey, Zulmi. Zul ada tapi Umi panggil tak menjawab ni, kenapa ni? Apa cerita ni? Zul dia ni masalah mic. Dia royak tadi. Okey, Zul Dia dengar royak setting Zul. mic. Masalah mic Zul check sikit. Ya Mi, saya faham. Okey. Hidayat ada, Hidayat? Ada. Hidayat boleh ikut tak? Boleh. Okey, kita sambung Okey Sabri, kita dah habis dah 2.1, kita nak masuk 2.2. Yang lain boleh ikut tak ni? Keletih dah. Umi, Ya, nak tanya pasal penyulingan boleh? boleh. Macam mana nak beza petrol dengan nafta sebab suhu ia kan sama? Petrol dengan nafta. Molekul berantai dia sama Mi. Molekul berantai dia sama, sekejap kita tengok balik. Petrol dengan nafta, molekul berantai dia. Ni tak nampak sebenarnya tu, kejap kita tengok buku teks kita buku surat 66 tau. Okey, petrol dengan nafta C5. Okey, faham. Okey, so macam ni. Maknanya dalam petrol dengan nafta tu, so nafta tu dia ada 1 sampai C10 ni tau. Yang ni sampai C10. Yang ni sampai C9. Maksudnya Tengku, dalam ni dia ada yang sama lah. Dia ada yang sama. Kita tak boleh beza. Kita tak perlu beza pun. Okey, kita tak perlu beza. Dan kegunaan mereka pun untuk jadikan bahan api. Kita tak perlulah beza satu-satu. Dan sebenarnya nanti kita tak nampak pun. Macam awak tengok petrol, boleh nampak tak dalam tu C ada berapa? Tak boleh kan? Tapi kita cuma base pada ni je sayang. Kita base pada jangan tengok sangat ni, tapi kita kena tahulah petrol ni C dia C5 hingga C9. Tapi semasa kita menjalankan jalankan eksperimen dalam makmal ataupun penyulingan berperingkat dalam industri, kita tak fokus pada bilangan C, kita memang tak nampak bilangan C. Yang kita fokus ialah yang ni. So kita tengok je lah suhu 40 hingga 70, so masuk sini kumpul tutup yang ni. So lepas pada tu kita akan suruh dia masuk sini. So adalah bilangan atom kabel C yang akan ada kat sini, yang akan ada kat sini. Benda yang sama tapi pada suhu yang berbeza tu kita akan anggap benda tu adalah nafta. Tapi sebab tu kegunaan dia lebih kurang saja. Jadi Tengku kita tak boleh tengok dekat sini, kita tak nampak pun ni. So Tengku tak boleh nak beza benda ni sangat. Yang paling penting ialah kita tengok suhu dia. So kita sampai suhu 75 kita tutup lah sini. Kita kumpul yang ni pula sampai suhu 75. So mungkin ada yang tak terperuap tadi, dia akan masuk kat sini pula. Jadi kita tak tengok sangat kepada bilangan atom kabel C. Tapi Tengku kena tahu C dia ni sampai C9, yang ni C5 hingga C10. So ada hasil yang sama lah ni petrol dengan nafta ni. Okey, boleh Tengku? Faham Umi? Bila kita buat eksperimen, fokus pada termometer. Hasil kita dapat tu, so kita tahu yang ni antara C5 hingga C9. Yang ni C5 hingga C10. So kegunaan dia berbeza. Okey, ada lagi soalan sebelum masuk tajuk baru? Okey, siri homolog. Okey, kita belajar sikit, lepas tu kita berhenti rehat kejap. Ke nak take 5 dah, nak pergi bilik air dulu ke? Ada nak pergi bilik air dah? Ikut Umi lah. Boleh lah ke? Okey, so sekarang ni jam awak pukul apa? 9.50. 11.50. Okey, kita sambung balik pukul 12 tepat. Maksudnya 11.56 tu mari masuk pergi lah dulu, pergi bilik air, mana-mana yang sedap semuka. Sebelum kita masuk 2.2 sampai pukul 1. Okey, take 5. Boleh take 5 dulu. Kami sambung balik pukul 12.
Okey, boleh sambung ya? Boleh sambung ya? Boleh. Okey, jom. Okey, so kita masuk pada 2.2. Okey, 2.2 siri homolog. Okey, untuk tajuk siri homolog ni, tadi part tadi boleh ambil tak nota? Part tadi boleh ambil nota tak? Boleh. Nota tadi buat macam apa tu? Benda yang panggil tu, yang turun-turun tu. Okey, so yang tepi macam sebatang kabel. Okey, turun organik dengan tak organik. Okey, lepas tu yang organik pecah pada dua. Hidrokarbon dengan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon pula pecah pada dua. So di tepi tu masukkan nota. Lepas tu masukkan sedikit apa dia fungsi penjuringan berperingkat dengan peretakan. Itu je sikit pasal 2.1. Okey, so yang ni sangat penting. Okey, yang sangat penting. So kita masuk 2.2. Okey, untuk 2.2 ni kita belajar pasal siri homolog. Okey, siri homolog. Okey, yang pertama kita tahu, okey, kita kena terang mengenai siri homolog. Kita semua sekali nanti ada kalau tahun lepas ada 5, okey, awak ada 6 siri homolog. Okey, ada 6 siri homolog. Okey, lepas tu membina formula molekul. Yang ni kita nak tulis tadi. Nak tulis macam mana dapat C2H4. Okey, membina formula molekul dan formula struktur. Formula struktur ni yang anak-anak tengok macam ni tadi tu. Ni. Ini formula struktur. So kenapa kita dapat macam ni? Okey, kenapa kita dapat ada satu macam ni, ada lagi kat sini. Okey, ni formula struktur. Okey, lepas tu kita nak namakan. So sini ada 3 lah ni. Ni baru siri homolog 1. Kat sini ada 3. Nak bagi formula molekul, nak bagi formula struktur dan nak namakan dia. Ada 3 perkara kat situ. Okey, dan yang ketiga menghurai sifat fizik. Okey, part ni kita tak masuk lagi sifat kimia. 2.3 nanti baru masuk sifat kimia. Yang ni sifat fizik saja, okey. Sifat fizik siri homolog. Okey. So, macam kami cakap tadi, kita ada 6 siri homolog yang kita akan belajar. Okey, dengar baik-baik. Ada 6 siri homolog alkana. Okey, alkana, alkina. Alkana, alkina, alkuna. Okey, 6 siri homolog kita akan belajar. Alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. So 6 ni kena ingat, siri homolog yang kita nak belajar ada 6. Okey, apa dia 6 tu? Siapa boleh sebut sekali lagi yang 6 tu? Cuba seorang sebut 6 siri homolog kita akan belajar hari ni. Alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. So kena ingat 6 tu. Okey, daripada 6 ni pula kita akan belajar ni. Daripada 6 siri homolog ni, setiap satu kita akan belajar formula am. Tadi kena tahu siri homolog. Contoh dia siri homolog yang kita nak belajar mula ni alkana. So, alkana ni pula kita kena tahu apa formula am bagi alkana. So dah masuk 2 dah. Mula-mula siri homolog. Yang kedua formula am. Yang ketiga kumpulan berfungsi. Kita kena tahu bagi setiap satu siri homolog kita nak belajar ni. Okey. Yang ketiga, yang keempat, okey, sifat kimia dia. Sifat kimia dia. Yang kelima, yang kelima ini ialah formula molekul dia. Formula molekul. Dan yang terakhir ialah, yang ni tulis sifat fizik. Sifat fizik. Dan satu lagi kat sini ada formula struktur. Nak mudah setiap ni anak-anak kena tahu. Ni siri homolog yang pertama. Yang kedua anak-anak kena tahu formula am. Formula am. Yang kedua kumpulan berfungsi dia. Nanti kita akan pergi satu-satu kumpulan berfungsi. 1, 2, 3. Yang keempat nama dia. Nama setiap ahli dia. Yang kelima formula molekul dia. Yang keenam formula struktur dia.
Lepas tu kita asingkan sifat fizik dengan sifat kimia. Okey, sifat kimia kita akan belajar detail dalam 2.3. Sifat fizik ni kita tengok sikit je lah. Okey, kita tahu juga sifat fizik dia sikit. Jadi, mengulang balik siri homolog yang kita akan belajar ada 6. Alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Setiap siri homolog ni kita kena tahu, okey, formula AMP dia, kumpulan berfungsi dia, nama bagi setiap ahli dia, formula molekul dan formula struktur. Okey. So ni siri homolog. Alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Okey, dah sini sampai sini part mengingat. Okey, sampai sini dah kena ingat dah. Kena ingat. Apa yang kena ingat ni? Okey, tadi kita kata perkara pertama kita kena tahu ialah siri homolog. Perkara kedua kita kena tahu ialah formula AMP. Formula AMP dia. Okey, formula AMP bagi alkana CnH2n tambah 2. N bermula daripada 1, 2 dan 3. Okey. Okey, salin dalam kertas kajang. Siri homolog pertama alkana, formula AMP dia CnH2n tambah 2, N dari 1, 2, 3. Okey, salin dua ini dulu. Salin yang ni. Okey, dah salin belum? Salin dah? Dah Mi dah. Okey, so kita pergi dekat ni. Okey, cara nak ambil nota. Okey, so Mi kata tadi siri homolog kita belajar yang pertama ialah alkana. So alkana formula AMP dia CnH2n plus 2. N dia bermula dari 1 hingga sepatutnya sampai 10 saja. Okey, sampai 10 je. Silibus kita sampai 10 saja. Okey, so cara dia, ini adalah siri homolog dia. So, jom kita tukar. Cuba nak tukar ni. N bermula daripada 1. Ganti N dengan 1. Apa yang kita dapat? N sama juga 1, kita akan dapat C1. H berapa? 1. H berapa? 4. 2 kali 1, 2 campur 2 jadi? 4. 4. Okey. Tulis tulis dalam kertas gajah. Okey, ganti pula. N sama juga 2. Dapat berapa? Cepat seorang sebut. C2. C2. H6. H6. Okey, ganti pula. N sama juga 3. C3 H8. H3 H8. Siapa tu? Siapa yang cakap dengan Mi tadi? Saya Mi. Siapa saya tu? Haikal. Okey, Irham pula. Irham tak? 5/2. Irham. Zul tak ada mic. Irham tak ada mic juga ke Irham? Tak ada dah. Irham ada kan dengan kita tadi? Ada. Ada. Ada tak? Mana Irham? Ada. Okey Irham. Okey, ganti N sama juga 4 Irham. Kita akan dapat berapa Irham? Irham. Ganti N sama dengan 4. Kita akan dapat ganti N sama dengan 4. Kita akan dapat C. Irham. Kita akan dapat C4. H berapa Irham? H10. 10. Okey, Hidayat. Ganti N sama juga 5. Hidayat, ganti N sama juga 5, Hidayat. Idin. Yo Ganti N sama juga 5. C5 H12. Okey. N sama juga 6. Okey, Epi. Iya. C6 H14. Dauh, N sama juga 7. Dauh.
C7, H16. Alright. Iman, N sama juga 8. Iman. Ya Mi. C8. C8 H18. Okay, Noah, N sama juga 9. C9 H20. Okay, last kali N sama juga 10. Kita akan dapat C10 H22. Okay, so yang kita tulis ni ialah okay, ni formula ARM. Ini formula ARM dia. Okay, ini ialah formula molekul. Okay, formula molekul. Okay, sekarang ni kita nak pergi pada nama. Nama dia. Okay, nama C dia ni ada daripada 1 hingga 10. So macam mana cara nak ingat? Okay, sekejap. Ada tak lampu teks dia bagi tahu? Okay, so kita tengok dekat sini ya. Sekejap Mi simpan yang ni dulu. So kita pergi pada buku teks. Muka surat 72. Okay, boleh balik buku teks muka surat 72. Okay ni. Okay, ready semua? Okay ha? Okay, tadi kita dah bagi formula molekul. Sekarang kita nak bagi nama dia. Okay, nama dia ikut bilangan atom karbon 1 hingga 10. Kalau 1 nama dia MET, MET. Kalau 2 EAT. Kalau 3 prop. Kalau 4 boot. Kalau 5 pen. Kalau 6 hex. Kalau 7 hep. Kalau 8 oct. Kalau 9 non. Kalau 10 dec. Okay, lepas tu tengok kita punya siri homolog. Alkana, belakang dia tambah ana. So dia akan jadi, okay Zafan sambung. Mitana. Kalau 2 jadi apa Zafan? Apa Mi? Ni sambung ni. Kalau 1 nama dia mit. Tapi yang kita belajar tu alkana. Sambung dia akan jadi Etana. Tana. Okay, kalau 2 dia akan jadi Etana. Etena. Itana. Etei. Okay, kalau 3 dia jadi Propana. propana. Okay, yang perempuan pula. Siapa nak sebut sini? 4. Teguh. Balkis ada? Okay, Balkis sebut. Ada ni. Okay, sebut. Kalau 4 dia akan jadi apa? Butana. Butana. Okay, Afifah kalau 5? Pentana. Okay, Sarah kalau 6? Hexana. Okay, Jannah kalau 7? Heptana. Okay, Isha kalau 8? Umi, Mak Isha ada buka. Tak dengar? Isha ada masalah mic. Okay. Siapa yang cakap tu? Jana. Okay, Sabaniah kalau 8? Oktana. Oktana. Okay, Fatin Alia kalau 9? Nonana. Nonana. Okay, last kali Nurul kalau 10? Dekana. Dekana. Okay. So yang ni kena ingat meet, eat, prop, boot, pen, hep, non, dec. Okay. So ada buku. Okay, dia cara nak ingat dia. Mama, eat, papaya, but, papa, has, hidden, orange, next door. Boleh juga nak ingat. Kita nak ingat kan, nak mula dengan apa. Okay, ulang balik. Mama eat papaya, but papa has eaten next door. Okay. Kita
Ikram. Apa Mi? Ikram ulang balik ambil sebut tadi. Mama eat papaya. Nak eat papaya but Papa Has. Ni dia. Papa has Hidden. Ikram. tengok Mi. Tak ingat. Okay. Has hidden. Has hidden orange next door. Okay, ulang balik. Mama Saling dalam kereta tu, saling dalam kereta. Okay, semula Ikram. Okay, 1, 2, 3. Okay. Mama eat papaya but Papa has apa Mi? Hidden, sorok. Has hidden orange next door. Dah kejap, dah kelas sampai ke 1. Sampai ke 1, cuba kau balik ni. Okay. Syazwan cuba ulang balik Syazwan. Okay, terima kasih Ikram. Syazwan. Mama eat papaya but Papa has hidden orange next door. Okay, Zulaika ulang balik. Mama eat papaya but Papa has hidden orange next door. Okay, so kalau kita ingat yang tu, okay, jom kita tulis nama dia. Okay, jom kita tulis nama dia. Okay, jom tulis nama. Okay, sekarang ni C1. So sekarang ni yang kita belajar ni Alkana, so belakang dia mesti Ana. Okay, so 1 Mama, meet, M-E-T, tambah belakang, Ana. Okay, kalau 2 tadi apa? Mama eat, E-T, so tambah Ana belakang jadi Itana. Okay, C3, Mama eat papaya, Pro, tambah belakang Ana jadi Propana. Okay, sambung seterusnya. Kalau 4, okay, Waji. Waji mana Waji? Waji boleh buka mic tak? Tak boleh ke? Aida boleh buka mic, Aida? Boleh. Okay, Aida, kalau 4 dia akan jadi? Butana. Okay, Damia. Fatona. Saya. Okay, kalau C5, Mama eat papaya but Papa? Pentana. Okay, pen. Asal-asal dia pen. Tambah Ana kat belakang. Okay, siapa lagi? Fauzan. C6. Hexana. Hex. Ni nama asal dia. Hexana. Okay, next. Siapa lagi? Siapa lagi nak cuba? Peka. Kalau C7? Heptana. H-E-P-T, nama asal dia, tambah Ana. Okay, Mama eat papaya but Papa has hidden orange. Okay, siapa lagi nak cuba? Luqman, C8. Oktana. Ya. Okay. C9, siapa nak cuba? Nona. Okay, dan last kali Dekana. Okay, so Mi kata 6 perkara. Perkara pertama, ciri homolog. Kita kena pasti ni ciri homolog. Perkara yang kedua, formula ARM. Okay, ni perkara yang kedua, formula ARM. Perkara yang ketiga, formula molekul. Formula molekul dia. Okay, perkara yang keempat, nama dia. Okay, ni nama dia. Okay, perkara yang kelima ialah perkara pertama sini, perkara kedua sini. Okay, sorry. Perkara ketiga ialah kumpulan berfungsi. Okay, yang ni senang dia. Ni perkara yang ketiga. 1, ciri homolog. 2, formula ARM. 3, okay, tukar. 4,
5, 6. Okey, last dah. Okey, yang ketiga ialah kumpulan berfungsi. Okey, apa kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi ni macam mana kita nak kenal akana? Kita kan banyak siri homolog. Macam mana kita nak kenal akana? Macam kalau dekat bandar, kita banyak budak sekolah yang outing. Macam mana nak kenal budak kakak? Baju oren. Macam mana nak kenal budak imtiaz? Baju maroon. Okey, so kumpulan berfungsi. So kumpulan berfungsi bagi arkana ialah ikatan kovalen tunggal. So kalau kita tengok ada ikatan kovalen tunggal, itu adalah siri kumpulan berfungsi bagi siri homolog arkana. So Umi ulang balik. Siri homolog arkana ini formula ARM. Formula ARM dia Cn H2n plus 2 n dari 1 hingga 10. Yang ketiga, kumpulan berfungsi dia ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Okay, yang keempat, formula molekul untuk 10 ahli dia. Yang kelima, nama untuk 10 orang ahli dia. Dan yang terakhir ialah formula struktur. Okay, formula struktur. Okay, ni boleh salin dalam nota tu? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh ke setakat ni? Boleh. Alright. So kalau mi tanah dia ada satu karbon. So, apa yang kita buat untuk sekarang ni anak-anak buat rantai lurus dulu. Kalau satu karbon, okey lukis satu karbon. Okey, yang ni kena ingat. Ni kena ingat ya. Karbon wajib 4 ikatan. Kita kena bilang dia mesti ada 4 ikatan. Hidrogen 1 ikatan. Macam mana dapat ini yang ni? Kan karbon kan dia punya nombor proton dia 6. Jadi susunan elektron dia 2, 4. Jadi dia kena berkongsi 4 elektron. Sebab tu dia boleh bentuk 4 ikatan. Okey, kalau hidrogen nombor proton dia 1, dia hanya boleh bentuk 1 ikatan saja sebab dia boleh share 1 elektron saja. Jadi yang ni clue. Ini kena ingat ni. Ni clue dia. Bukan 4 ikan ya, 4 ikatan. Okey. C 4 ikatan, hidrogen 1 ikatan. Okey, jom kita buat. Apabila dia mi tanah, dia ada satu karbon. So satu karbon saja, satu saja karbon. Hidrogen ada 4. So 1, 2, 3, 4. Masuk hidrogen, masuk hidrogen, masuk hidrogen, masuk hidrogen. Okey, so C bilang ada tak 4 karbon? Ada tak 4 ikatan? 1, 2, 3, 4. Okey, cukup. C1H4. Ini formula struktur dia. Okey, kalau E tanah, C ada 2 betul? 1, 2. Okey, C ni boleh buat 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. C yang ni pun 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Betul tak hidrogen dia 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau propana 3 karbon. 1, 2, 3. Okey, C mesti 4 ikatan. Bilang tak siap? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, masukkan hidrogen. Hidrogen 1 ikatan je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi C3H8. Okey, boleh tak ikut? Kalau C4, sambung. Kalau tak percaya, bilang. 1, 2, 3, 4. C4, H dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10. Okey, sambung. C5, 1, 2, 3, 4, 5. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Okey, buat semua. Anak-anak buat semua sampai C10H22. Okey, kalau C10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dekana. Okey. Boleh tu? Boleh? Boleh. Okey, buat semua bagi habis. Okey. Buat semua dalam kertas kajang tu bagi habis. Okey, boleh diteruskan? Boleh diteruskan? Boleh, Miss. Okey, so itu tak sempat ni. Kita kadang bila ambil CnH2n tambah 2 and dia bermula daripada 1 hingga 10. Okey, ini adalah kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Okey, ni kalau kita nak lukis, kalau dia nak nama kumpulan berfungsi ikatan tunggal antara atom karbon. Dan jenis sebatian organik dia adalah hidrokarbon tepung. Sekejap ya. Anak-anak semua dia kelas. Okey. Kita sambung. Okey. Boleh tu ikatan dia adalah hidrokarbon tepung. Kita sambung sikit lagi untuk hari ni. Boleh ya? Sambung sikit lagi boleh untuk hari ni? Boleh, Mi. Boleh. Okay. So ni Umi nak tunjuk. Oh no, sorry. Okay ni, formula molekul. Dia tinggal dulu, kita pergi kat sana. Tinggal dulu alkina tu. Okay, formula molekul. Tadi kalau kita tahu yang kita buat tadi kan. C1H4, C2H, 2 kali 2, 4, 6. Okay. So formula molekul yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi unsur yang terdapat dalam sesuatu molekul. Ini sama macam yang kita belajar dalam bab 3 dulu. Formula molekul, formula empirik. So bilangan sebenar dia. Okay. So kalau formula struktur pula yang kita lukis tadi tu, okay, formula struktur menunjukkan jenis ikatan dan dia pertama disebut jenis. Ni ikatan kovalen tunggal. Dan cara atom-atom dalam satu molekul terikat antara satu sama lain. Sebab dia ada rantai lurus, ada rantai, dia ada bercabang. Nanti kita akan belajar detail. So untuk seketika ni dia kita buat rantai lurus dulu. Tadi formula struktur. Okey, so sekarang ni dalam molekul metana, okey, ini adalah cara tadi. Sebab apa? Mi kata C ni mesti 4 ikatan. Nampak tak dia share? Yang hitam ni. Ni 1 yang karbon, 2 yang karbon, 3 yang karbon, 4 yang karbon. Sebab tu karbon dia kena buat 4 ikatan. Tapi hidrogen dia cuma share 1 je ni. Jadi hidrogen dia share 1 je kat sini. Yang ni yang karbon punya. Okey. Sebab tu kita dapat mesti karbon mesti 4 ikatan, hidrogen 1 ikatan. Jadi bila kita lukis formula struktur metana, satu garisan ni mewakili sepasang elektron yang dikongsikan untuk membentuk ikatan kovalen tunggal. Okey. Seterusnya, ni nama tadi. Okey. Nama tadi, kita ada nama induk dengan nama akhir. Nama akhir ini adalah nama siri homolog. Contoh bila kita belajar alkana, nama akhir dia wajib ana. Okey. So, yang nama induk dia ni, dia mewakili bilangan atom karbon. Okey, pada rantai paling panjang. Paling panjang, kalau C1 paling panjang dia 1 lah. Kalau C2 paling panjang dia 2.
Sebab nanti anak-anak akan jumpa macam ni. So kalau macam ni kita kena cari mana rantai panjang dia. Okay, so kita kena mahir yang ni dulu baru boleh tengok sini. Sekarang ni kita tengok sini. Kalau C dia 1, meat. Macam saya sebut tadi, meat. Kalau C 2, eat. Kalau 3, prop. 4, boot. Okay, 5, pen. 6, hex. 7, hep. 8, oct. 9, non. 10, deck. Okay, so kalau kita belajar alkana, metana, etana, propana. Okay, so cara nak ingat dia, mama eat papaya but papa has hidden orange next door. Itu tambah belakang dia Ana. Okay, ni nama dia. Okay, so inilah dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk tadi. Nama dia akan jadi propana. Kalau kita ambil prop, sama belakang dia jadi Ana. Sebab dia N dia sama dengan 3. Dia jadilah propana. Okay, so untuk alkana, sebab dia adalah hidrokarbon, dia ada ikatan kovalent tunggal saja, jadi dia adalah hidrokarbon tepu. Wujud ikatan kovalent tunggal antara atom karbon, ni kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalent tunggal. Formula ARM dia adalah CnH2n tambah 2n bermula daripada 1 hingga 10. Jadi ada 6 perkara kita kena ingat. Yang pertama, ciri homolog. Yang kedua, kumpulan berfungsi. Yang ketiga, formula ARM. Yang keempat, formula molekul tadi. Ni formula molekul. Yang kelima, nama dia. Yang keenam, formula struktur. Jadi, setiap tu kita kena tahu tu. Kerana, so dia ada 10 orang adik-beradik. Macam mana nak tulis formula molekul adik-beradik ni? Macam mana nak tulis formula struktur adik-beradik 10 orang ni? Macam mana nak bagi nama? So ketiga-tiga ni berpunca daripada satu formula okay, ni formula ARM ni. Jadi hari ni kena ingatlah ni. Umi akan stop dekat alkana. Okay, jadi anak-anak kena ingat ini. CnH2n. Sebab nanti kita akan jumpa banyak. Kita akan jumpa banyak lagi benda ni. Okay. Okay, so dah habis. Okay, so stop present. So Umi rasa untuk hari ni itu saja. Okay, itu saja dulu. Jadi minggu depan kita akan masuk dekat alkina pula. So hari ni biasakan dulu ingatkan dulu formula ARM bagi alkana tu. Lepas tu biasakan tulis dulu formula molekul dengan formula struktur dia. Sebab nanti bila kita masuk dekat alkina, dia makin banyak, makin susah. Nanti sampai dekat isomer nanti dia dah ada cabang-cabang dia. So hari ni ingatkan dulu mama eat papaya, meat eat prop tu kena ingat. Sebab nanti dia pergi makin payah. So macam Umi cakap, kimia kalau nak skor dia kena faham konsep dan hafal. Okay, yang Umi ajar tadi semua konsep dia. Konsep seperti yang karbon, hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Okay, lepas tu dia kena ingat. Ingat tadilah CnH2n plus tu. Sebab nanti kita ada CnH2n, CnH2n plus 1OH. Kita akan banyak lagi. So untuk hari ni ajar yang mudah tu, ingatkan dulu yang hari ni. Settlekan dulu yang hari ni. Okay, so Umi rasa tu saja. Okay, sepatutnya kita berhenti ke satu. Tutorial sejam. Tutorial sejam. Okay, tak apalah untuk seketika ni. Ada apa nak tanya? Maknanya Umi akan stop dekat alkina. Boleh ikut alkina tadi, alkana tadi, alkina pula. Alkana tadi, boleh ikut? Elfan? Ya, Umi. Berapa benda tu? Boleh ikut tak? Boleh. Sekejap. Okay, so kalau tak ada apa-apa. Okay, semalam kita dah habis bincang TOV, so Umi stop record dulu lah, nanti besar sangat.